بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari cuti bagi sebahagian daripada tuan-tuan dan mungkin hari bertugas bagi kawasan di pantai timur, di utara ataupun di selatan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terus memberikan hadiah terbaik kepada kita sebagaimana dalam surah Ar-Rahman diajarkan Quran sebagai hidayah yang kita mohon pada setiap hari. Dan pada hari ini kita mengulang kaji bersama dengan tetamu kita pada halaman 130 hingga 134. Semalam kita bersama dengan Dr. Luqman. Hari ini kita bersama dengan Dr. Anwar Hasin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Ustaz ya. Bersama dengan Ustaz Tarmizi kita. Subhanallah Ustaz. Bertuah saya Ustaz Semalam bersama Dr. Luqman dari USIM. Ya. Hari ini bersama dengan Dr. Anwar juga USIM daripada juga. USIM. Jadi USIM ni memang istimewa ya dalam ni dan kita ada juga daripada UIA, UKM, pelbagai universiti, institusi yang kita akan bersama sebagai pemikir, sebagai penasihat bersama dalam My Quran Time ini memberikan input ulang kaji daripada apa yang telah kita belajar selama 5 hari daripada hari Isnin hingga hari Jumaat. Jadi mari sama-sama kita pada hari ini adik-adik yang berada di rumah ya mungkin boleh tekan butang share ataupun like banyak-banyak ya untuk mendengar lebih banyak lagi pelajaran pengajaran daripada hari ini. Mungkin ada rakan kita yang terlupa ataupun sudah mungkin sambil-sambil scroll Facebook itu dapat tengok ada Quran Time dan kali ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Hasin. Jadi kita mulakan dahulu majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran. Sudah tentunya bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Alhamdulillah. Subhanallah. Mohon saya Ya, saya Ustaz Fazrul dan Ustaz Dr. Anwar. Mohon izin. Alhamdulillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'da. Yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Fazrul, yang saya muliakan dan saya kasihi juga sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Hasin, khususnya yang dikasihi lagi dirindui tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Sebenarnya setiap hari Ustaz Dr. Anwar sepanjang Quran Time berjalan kita tak pernah lupa ataupun kita tak pernah tak baca surah Al-Fatihah. Mana setiap hari baca. Itulah setiap kali doa kita pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus dikurniakan petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menariknya Fadil Ustaz Fazrul, berkenaan dengan surah Al-Fatihah hari ini, saya pun nak tanya lagi Dr. Anwar tentang waqaf ibtida' ataupun perkara yang perlu diberi perhatian dalam yang penting tu Ustaz. Surah Al-Fatihah ni terutamanya tentang ayat yang paling panjang, itu ayat yang terakhir. Saya pun tak tahu ni sampai ke tak baca ni nafas ni, tapi tak apa, kita cuba tuan-tuan dan puan-puan, jom mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah yang kita saban hari mengulangnya sebagai satu kesungguhan daripada kita sendiri, dan ini adalah satu tiang yang didirikan ya dalam solat kita. Untuk apa? Untuk kita selalu berdoa memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam surah Al-An'am ini sendiri Allah menyatakan jika seseorang itu dikehendaki oleh Allah untuk dilapangkan dadanya, akan dimudahkan, akan dilapangkan ataupun diinginkan Allah beri hidayah, dilapangkan hatinya untuk Islam. Dan salah satunya apa? Apabila kita dilapangkan untuk memohon kepada Allah hidayah, sudah tentu kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita berhenti daripada membaca Al-Fatihah setiap hari paling kurang 17 kali, bukan sekadar 5 kali, 5 kali solat, tapi 17 kali kita membaca. Di dalamnya itu ada permohonan yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang kita ingin ulang kaji isi daripada surah Al-An'am pada ayat 130 hingga 134. Jadi kita mulakan dahulu dengan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Hasin ya. Mungkin di peringkat awal ini kita dalam ulang kaji kita pada ayat yang ke-20 tadi itu Ustaz membacakan ayat yang bermaksud orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ulang kaji dari segi kefahaman, maksudnya ialah di kalangan ahli kitab itu mereka kenal kitab isinya itu, ataupun yang diberikan kitab ini, dia kenal Nabi ini siapa kerana mereka membaca dalam kitab. Dan di sini menggunakan perkataan ataupun bukan sekadar ya'rifu, tapi ya'rifunahu. Kalau kita belajar bahasa Arab sedikit, di sini ada kaitan dengan jamak maksudnya ya, ramailah ni, ramai. Jadi bila bercakap tentang ramai, orang ini kata begini, kalau salah orang ini akan tegur ya. Mungkin dekat sini kalau kita cakap tentang pendidik yang mengajar Al-Quran Ustaz ya. Ini mungkin peringkat awal saya nakkan kejelasan daripada Ustaz sendiri. Kalau ahli kitab ini dia ramai-ramai tahu, tak ada siapa yang dapat menipulah ataupun menyatakan perkara yang tak betul, pasal orang lain akan tegur. Jadi apakah cadangan Ustaz, kalau sekarang ni kan banyak program-program online ya, apa yang terbaik? Adakah setiap orang yang rasa dia boleh mengajar, dia terus mengajar, ataupun bagusnya dia berkumpulan agar kalau tersilap tu boleh disama-sama membetulkan, pasal anak murid dia bukan tahu sangat pun. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul dan sahabat saya Fadhil Ustaz Tamizi atas jemputan buat kesekian kalinya ini, alhamdulillah. Jadi berbalik kepada persoalan yang dilontarkan oleh Fadhil Ustaz Fazrul tadi berkenaan dengan ahlinya akan mengenal yang mana satu yang betul. Itu pokok pangkalnya ya. Jadi dalam hal ini ahli-ahli kitab terdahulu mengenali Nabi itu, contohnya Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nubuwah ataupun Nabi yang terakhir yang akan diutuskan melalui pembacaan mereka daripada kitab-kitab mereka, seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Maksudnya sangat mereka mengenali itu sangat mudah. Seperti mana kita kenal anak kita dengan mudah kerana kita tahu bagaimana anak kita dan sebagainya kan. Jadinya begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita mungkin hal ini tidak secara direct berkenaan dengan ayat ini, tapi boleh kita simpulkan dalam ayat ini. Dalam bidang Al-Quran ataupun dalam mana-mana bidang pun ya, maksudnya orang-orang yang pakar itu sentiasa mengenali yang mana yang pakar, yang mana yang betul, yang salah, bertepatan dengan keadaan semasa kita pada hari ini, yang mana contohnya mengajar online Al-Quran dan sebagainya. Kadang-kadang berlaku kita lihat khilaf ataupun kesilapan yang dilakukan oleh pengajar
yang sudah tentunya anak murid tu kadang-kadang tidak dapat mengesan. Dan tetapi kesilapan itu ataupun kesalahan itu, kekhilafan tersebut dikenal pasti oleh ahli pakar dalam bidang yang sama yang berada di lain tempat. Jadi sebab itulah kalau bertanya pada saya, untuk kita gembeling tenaga usaha mengajar masyarakat dengan Al-Quran ni, kalau seelok-eloknya kita tidak boleh bersendirian. Kerana bila kita bersendirian itu, pertama ilmu kita terhad. Kita tidak mengetahui semua perkara. Kadang-kadang kita mahir dalam bab taranum contohnya, tapi dalam bab waqaf dan ibtidak kita tak mahir. Lantas kita memerlukan ahli pakar bidang yang lain dalam bidang waqaf dan ibtidak untuk memberi kita input dan menegur kita sekiranya berlaku kesalahan. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Contohnya kalau seorang itu mahir dalam bidang tajwid, mungkin dia tidak mahir dalam bidang taranum, maka orang yang taranum akan melengkapkan. Jadi begitulah hendaknya kita bila mengajar tu, sama ada kita mengusahakan pakar rujuk, sekumpulan pakar rujuk yang membantu kita dalam usaha menyampaikan dakwah. Contoh dalam rancangan Quran Time ini sendiri, ada panel di belakang kita ni sebenarnya. Dia bukan berdiri atas Ustaz Fazrul, Ustaz Haji Rahman dan Ustaz Tirmizi Ali saja. Akan jadi berat Ustaz kalau dia sudah tentu akan menjadi sakil ataupun berat kepada panel-panel ini untuk bercakap atas kapasiti ilmu mereka saja. Kerana itu mungkin terhad, sebab itu kita memerlukan pakar-pakar lain yang membantu kita untuk mengenali dan mengetahui yang mana yang betul, yang mana yang salah. Betul. Jadi di situ sebenarnya dia memberi clue kepada masyarakat umum jugalah Ustaz ya. Maksudnya kalau katakan nak pergi belajar, kena semak dahulu sama ada, kalau Ustaz cakap tadi maksudnya dia tak boleh seorang-seorang, mesti ada kumpulan, ada penasihat agar boleh tegurlah ya. Kalau ahli kitab ini pun mereka ada mekanisme tegur ataupun mereka boleh buat degil lagi tu kan. Okey. Tetapi paling kurang ada kaedah menegur itu. Itu adakah maksudnya clue kepada umum ya, pada tuan-tuan perempuan yang nak belajar Quran ni? Macam mana nak cari? Adakah gayanya mencari cikgu yang memang ada penasihat di sekitarnya, yang tak ada penasihat kita letakkan dulu ke tepi, ataupun macam mana sebenarnya? Ya. Dalam kita memilih guru Al-Quran, ada beberapa standard kita sebut. Kalau bahasa ilmiah disebut standard piawaian, ataupun kita panggil kalau bahasa mudahnya rahsia ataupun tips-tips untuk memilih guru. Kan antaranya selain daripada melihat dari segi luarannya sahaja siapakah dia, kita mesti melihat autoriti guru tersebut terlebih dahulu. Maksudnya sekiranya seorang itu mengajar di platform online sebagainya, kita mesti pastikan bahawasanya dia seorang yang berautoriti dalam bidang ini untuk mengajar kepada masyarakat kita, kan, supaya tidak datang daripada mana-mana and then kita terus ikut ilmu dia. Kita tak boleh menghukum dan menilai melalui followers atau viewers sahaja. Kita mesti melihat siapa di belakang dia, latar belakang pengajian dia, kalau dia pernah berguru dengan siapa. Dan paling penting sekali zaman sekarang, apa-apa pun memang mudah untuk tersebar di kalangan masyarakat. Sekiranya seorang guru itu kita jarang dengar tentang kesilapan dia, jarang kita mendengar orang berbual-bual tentang kekhilafan dia sebagainya, maka biasanya kalau dalam keadaan dunia sekarang lah, boleh pilih lah. Biasanya boleh terima lah. Biasanya sebab manusia ni dia terlalu ramai dekat Malaysia saja kan. Kalau guru ni tak bercakap, tak kritik, akan ada orang lain kritik. Okay, jadi kalau satu orang tu mengajar di YouTube ataupun di mana-mana, kita tak mendengar pun mana-mana komen yang buruk ataupun tentang beliau, barangkali kita boleh pertimbangkan untuk langkah seterusnya untuk kita ambil dia sebagai guru. Tapi kalau kita tengok seorang itu popular dan sebagainya ataupun banyak viewers dan sebagainya, tetapi kita melihat di belakang sana ada banyak ilmiah, bukan isu peribadi. Isu peribadi itu cerita lain lah, cerita ilmiah. Isu kesilapan dalam mengajar dan sebagainya, maka itu boleh juga dipertimbangkan untuk kita fikirkan semula, adakah wajar kita berguru dengan orang sedemikian. Dan saya bercakap ni dalam secara nada yang umum, bukan tuju kepada siapa. Maksudnya perlu berhati-hati. Lebih lagi dalam zaman globalisasi dan dunia tanpa sepadan ni, saya pun lihat memang usaha tu memang sangat banyak di kalangan masyarakat, tetapi tak dinafikan ada yang mengambil kesempatan pun ada, tanpa ada kriteria dan kelayakan, hanya mengajar tapi bacaannya salah dan sebagainya, kan. Jadi kita kena berhati-hati sahabat-sahabat.
Jadi hari ini kita memulakan perbincangan kita pada hari ini dengan diskusi bagaimana memilih ataupun mengambil sumber pembelajaran Al-Quran kepada tuan-tuan yang berada di rumah, kerana kita yakin bahawa sebenarnya pelajaran Al-Quran ini adalah suatu perkara yang amat besar amanahnya, ya. Dan kalau kalau di kalangan jurutera nak buat suatu bangunan, orang akan semak dahulu yang jurutera ataupun kontraktor ini tersenarai tak dalam satu persatuan profesional, ya. Itu untuk bina bangunan. Sekarang ini kita bercakap tentang nak membina rumah kita dekat akhirat nanti, ya. Yang ini kita memerlukan mungkin nanti mungkin Ustaz Dr. Anwar boleh berkongsi ada tak di Malaysia ini badan ataupun institusi yang boleh menyenaraikan, ya. Kita tahu ada tauliah di peringkat negeri, tetapi mungkin ada satu gagasan ke depan. Tapi kita baca dahulu daripada halaman 130 pada ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26. Kita ingin mengulang balik tentang bagaimana respon keimanan dan juga kekufuran yang berada pada zaman Nabi, dan perkara ini yang kita ingin belajar. Jadi mari sama-sama kita lihat ayat 24, 25, 26 bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Hasim. Ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 24 hingga 26 mengingatkan kepada kita bagaimana respon keimanan, ya, daripada orang-orang yang tidak ingin mendengar butiran keimanan ketauhidan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat 24, lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri dan sembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang daripada mereka. Ini adalah penerangan daripada ayat sebelumnya, di mana bila ditanya balik di akhirat, rupa-rupanya sebenarnya mereka menjawab, ya Tuhan kami tidak mempersekutukan Allah, tapi sebenarnya mereka mempersekutukan dengan berhala, ya, dengan perkara-perkara yang mencabar kepada kehebatan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat 25 itu menarik lagi, disampaikan tentang mereka kalau dengar Quran ini, mereka kata ini adalah asatirul awwalin, ya, mereka cakap ini fake news. Kan zaman sekarang punya istilah ni Ustaz, ya, dia guna istilah fake news sahaja. Ini adalah rekaan, ya, berita rekaan yang datang daripada orang terdahulu ke apa sebagainya, itu cukup untuk mengenepikan kebenaran, dan akhirnya orang memandang ringan, memandang enteng kepada pembawa risalah. Dan itu cara untuk membunuh karakter yang dibuat oleh mereka pada zaman dahulu. Dan pada waktu ini kita, apa yang betul kita buat ialah kita cuba untuk menghargai segala kebenaran.
datang ya. Mungkin ada setengah orang ustaz ya, dia kata kalau ustaz ni bercakap dia berminat, kalau ustaz ni dia tak berapa minat kan contohnya. Tetapi kita kena ingat jangan sampai kita pilih style ya, gaya sampai isinya itu tidak diberi perhatian, dan lebih lagi sampai kita kata kalau orang ni cakap menarik, wah saya percaya walaupun tak berapa tepat. Tapi kalau ustaz ni mungkin penceramah atau pembawa khabar itu betul, kalau katakan gayanya itu boleh dimajukan, kita kena ingat kita perlu objektif dalam melihat kebenaran. Dan pada ayat 26 itu mereka melarang, lebih daripada itu, melarang mendengar dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Ya, melarang apa? Melarang daripada mendengar kebenaran yang original. Ya, kita tidak mahu begini. Ini kalau orang musyrik itu dia tak nak nabi ni dia buat bising-bising ya, jangan dengar nabi itu ya. Dan walaupun kita orang Islam, kita insya-Allah kita tak buat begitu, kita harapkan pemimpin jangan sampai buat begini. Tapi dalam masa yang sama ialah kita jangan sampai kata pasal nak cari pengikut ustaz ya. Jadi pergi buat kata orang sana salah, yang pentingnya saya betul. Itu lagi kaedah yang diguna pakai oleh orang-orang terdahulu yang Allah bongkar agar kita jangan mengulang perkara itu. Kalau orang lain ada tersilap, kita boleh baiki ya, tetapi jangan kita hanya bawa pada diri kita sahaja dan kemudian kita rasakan kita yang paling baik dalam kehidupan. Ini pelajaran daripada halaman 130 yang kita ingin pergi kepada halaman 131 ya. Kali ini kita nak mendengar bersama dengan Ustaz Tirmizi. Nak bersama? Ya, saya alhamdulillah. Sebenarnya saya nak tanya doktor lah. Ya, sila. Tadi Ustaz sebut kita cerita pasal kriteria memilih guru dan sebagainya. Dan barangkali doktor pelajar ni banyak guru dia. Ada guru ni dia ikut kelas ni, dia ikut kelas ni, dia ikut kelas ni. Tapi Ustaz Fazrul bila dia pergi kelas ni, dia cakap pula dekat guru ni, kata guru saya tak ajar macam ni salah, ni salah. Maksudnya dari segi adab lah. Dari segi adab. Nanti cumanya kita nak bertanya doktor lepas ini, kita nak berehat dulu. Kita berehat dulu. Ya, kita berehat tuan-tuan. Hari ini special sikit pasal kita nak memastikan proses pembelajaran. Saya yakin tuan-tuan dengar Quran Time, ikut Quran Time. Ini satu daripada banyak kelas-kelas yang ada. Tapi kita nak tahu adab panduan ya, mungkin daripada panduan-panduan daripada ulama muktabar zaman dahulu yang kita ingin ambil cedok daripada Ustaz Dr. Anwar Hasin pada hari ini. Tapi kita berehat sebentar, minum dulu. Kita kembali pada Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون
Sadaqallahul azim. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Tak cukup lah Ustaz dua. Dapat juga Ustaz Fazrul. Saya berduet dengan Fadil Ustaz Dr. Anwar. Elok kita bertiga. Kita sambung tadi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali sesi ulang kaji kita dan saya perhatikan bacaan tadi Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar telah baca di permulaan tadi ada lagu, kalau tak silap saya ada Hijaz, kalau tak silap. Kemudian sekarang ni baru saja yang saya dan doktor baca tadi adalah Taranum Nahawan, Taranum Nahawan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, nafas lah ya, nafas saya memang tak terlawan lah. Doktor baca tadi subhanallah panjang nafasnya. Jadi bila cakap pasal nafas ni, maka sebenarnya dalam bacaan Al-Quran sangat amat penting sekali sudut waqaf dan juga ibtida. Di awal tadi pun saya kita dah utarakan iaitu tentang ayat yang ke-7 suratul Fatihah. Dan ayat yang saya baca tadi Ustaz Doktor, iaitulah innama yastajibul ladina yasma'un, dia ada tanda mim dekat atas nun tu. Ada dua tempat kalau tak silap saya dalam ayat ulang kaji kita. Jadi mungkinlah untuk kali ini kita nak mohon Al-Fadhil Dr. Anwar kongsikan sedikit sebelum menjawab pasal adab tadi. Nak doktor kongsikan dengan kami sikit tentang waqaf ibtida ni. Pertama ayat yang ke-7 dalam surah Al-Fatihah kan. Dan juga barangkali boleh sentuh sikit pasal waqaf mim dan sebagainya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Tamizi, terima kasih Ustaz Fazrul. Jadi macam Ustaz Tamizi sebut tadilah, elemen nafas ni masya-Allah adalah satu yang sangat penting dalam bacaan Al-Quran. Kerana suara kita ini disebut oleh para saintis dan juga ilmuwan dalam bidang suara. Dia kata kalau sebut nafas itu adalah udara yang keluar daripada dua paru-paru secara tabi'i. Tetapi suara pula adalah udara yang keluar daripada paru-paru dengan kehendak. Maksudnya di sini apabila kita membaca Quran, kita memang melibatkan suara. Dan bila kita bersuara sudah tentu akan terbit sekali nafas. Bila kita bersuara, sebab tu kalau tak ada nafas tak akan bersuara kita, maksudnya kita dah mati. Allahuakbar. Dah pergi dah tu. Dah pergi. Dah pergi. Jadinya saya nak meringkaskan perbincangan supaya kita dan penonton-penonton semua memahami isu waqaf dan ibtida ni. Sebenarnya ilmu waqaf dan ibtida itulah ilmu berkenaan bagaimana cara nak memilih tempat berhenti dalam membaca Al-Quran, dan juga ilmu bagaimana nak memilih tempat kita nak memulakan dalam bacaan Al-Quran. Itulah satu ilmu yang sebenarnya telah dititik beratkan oleh para ulama. Bahkan pada zaman Nabi telah diriwayatkan bahawasanya Nabi ini apabila mengajar, sahabat-sahabat belajar Al-Quran dengan Nabi, belajar tentang halal haramnya dan sebagainya, dan di akhir sekali ada satu hadis menyebutkan mereka belajar tentang bagaimana di mana nak berhenti, di mana nak mulakan bacaan. Jadi pergi kepada soalan yang diutarakan oleh Fadhil Ustaz Tamizi Abdul Rahman tadi berkenaan dengan ayat ke-7 dalam surah Al-Fatihah. Masalah ni sahabat-sahabat semua dia timbul sejak dahulu lagi. Dan sampai sekarang tak pernah habis sebab orang mungkin ramai orang tidak memahami apakah isu sebenar pada ayat ni. Iaitulah ayat yang ke-7 di sisi Hafs an Asim dan juga Al-Imam Syafi'i, kita mengiranya sebagai ayat yang ke-7, iaitulah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sekiranya kita sekiranya kita melihat pada mushaf dan ayat tersebut, kita akan mendapati bahasanya tidak ada tanda waqaf di situ. Ini bermakna secara umumnya tidak digalakkan ataupun tidak ada tempat yang untuk waqaf. Cumanya bila kita membicarakan tentang waqaf, saya teringat kata Al-Imam Ibn Al-Jazari. Katanya, walaisa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haram ghairu ma lahu sabab. Maksudnya dalam Al-Quran ni tidak ada satu waqaf pun yang mesti kita berhenti, yang wajib berhenti ataupun yang haram kita berhenti, melainkan kalau orang tu sengaja nak berhenti dan memberi makna yang salah tentang ayat tersebut. Jadi dalam kalau kita bincang secara ilmiahnya ayat ke-7 tu,
di sana ada banyaklah perbincangan. Kalau dari sudut qiraat dia ada perawi ataupun imam yang membahagikan ayat yang ketujuh itu kepada dua. Ya, maksudnya bismillah tidak dikira sebagai satu ayat, tetapi siratal lazi sampai waladhdallin dikira dua ayat di situ. Alaihim pertama, siratal ladzina an'amta alaihim satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Waladhdallin amin tak masuklah, sorry. Itu ayat ketujuh. Di sisi Hafs an Asim pula, ya, dia dikira sebagai satu ayat. Sebab itu dia tidak ada waqaf. Okey. Atas dasar itu sebilangan ulama mengatakan bahawasanya tidak harus kita berhenti pada alaihim yang pertama. Atas sebab tidak ada waqaf dan dia bukan dua ayat. Ada pandangan begitu. Ya. Itu dari sudut tidak harus tu bukanlah tidak harus bila kita buat berdosa maksud dia. Maksudnya tidak harus dari sudut uruf ataupun senai, tidak digalakkan. Tetapi saya nak meringkaskan cerita di sini supaya kita semua tenang hati dan juga pengen lepas ni boleh menghirup nafas udara segar. Ialah bagaimana Islam itu sebenarnya mudah dan bukan menyusahkan. Betul. Dalam hal ini kita balik pada kalam Imam Ibn Al-Jazari tadi. Kita tidak boleh mengatakan mesti berhenti mana-mana tempat, ataupun kita tidak boleh mengatakan haram berhenti pada alaihim pertama atau alaihim kedua, melainkan sekiranya kita berhenti dengan niat untuk merosakkan makna tersebut. Jadi dalam hal ini, Al-Ashmuni dalam kitab Manarul Huda mengatakan alaihim al-awwal, alaihim yang pertama itu waqaf hasan. Walaupun dalam keadaan biasa Ustaz Tamizi, waqaf hasan ni dia boleh berhenti padanya, diharuskan berhenti. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Itu waqaf hasan. Dan dia boleh berhenti pada dia, tetapi kalau dia bukan rasul ayah, kita tak boleh terus. Ghairil maghdubi alaihim. Tetapi dalam hal ini Ad-Dani memberi pandangan yang lain, mengatakan bahawasanya boleh kita orang panggil berhenti pada alaihim pertama dengan niat ghairil maghdubi alaihim itu sebagai istisna, mustasna muqatta'. Itu panjanglah maksudnya bukan badal, bukan na'at ataupun sebagainya. Jadi dalam hal ini untuk orang awam saya sebut, yang mana kadang-kadang kita baca ni nafas putus, nafas tak cukup nafas dan sebagainya, maka sekiranya ada darurat di sana, maka kita boleh saja berhenti pada alaihim pertama dengan keadaan dengan sebab nafas tadi. Tidaklah sampai berhenti alaihim pertama membatalkan solat. Ataupun kadang-kadang dia dah terus tiba-tiba tak sengaja putus nafas pada alaihim kedua pula. Kan? Jadi ulang saja balik. Cumanya kepada orang yang panggil nafas dia cukup. Jadi nafas dia panjang. Jadi janganlah saja-saja berhenti sebab memang tak ada tanda waqaf. Kan? Kita siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai situ habiskan. Okey, itu secara umum. So jangan risau tuan-tuan, kalau tak cukup nafas berhenti saja pada alaihim pertama, kemudian teruskan. Kerana ada pandangan ulama yang mengharuskan di situ. Jadi di situ jelas Ustaz sebenarnya cara bacaan itu tak semestinya lah, terutama kalau yang nafas pendek, dah sampai alaihim tu dia patah balik, dia pendek lagi tak habis Fatihahnya, kerana apa? Kerana nak memastikan satu ayat tu satu nafas. Yang kita harapkan jangan sampai 7 ayat tu satu nafas, kan? Itu satu lagi perkara yang ada diskusi juga, Ada diskusi juga. Jadi cuba Ustaz komen sikit Ustaz tentang yang satu nafas seluruh ni, pasal Fatihah ini setiap hari kan. Jadi polemiknya itu mungkin akan berada di dalam masyarakat. Masyarakat nak kembali pada Quran, tetapi cabarannya ialah kita ada ilmu. Itu yang penting, Kita nak berpandu pada ilmu, dan tadi Ustaz maklumkan daripada Ibnu Al-Jazari, satu ulama yang dimaklumi. Jadi mungkin Ustaz komen sikit yang satu nafas 7 ayat. Kalau tanya dari sudut ilmiah, tidak ada salahnya wasal. Daripada awal basmalah sehingga waladdallin. Tak ada masalah. Sebab apa? Di situ tidak ada orang panggil apa sehingga menimbulkan makna yang salah terhadap bacaan Fatihah. Dan cumanya satu persoalannya, apa tujuan dia? Jadi kita risau yang itu. Kita mungkin kalau kita berlatih, kita mungkin boleh sampai. Betul. Tetapi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini dengan kemudahan. Ada rasul ayah, ada tempat Nabi pun, Nabi SAW sendiri membaca Al-Quran, setiap ayat tu dia ada berhenti kat mana. Kenapa Nabi berhenti? Kenapa Nabi tak baca Fatihah Bismillah sampai waladdallin terus? Itu menandakan bahasanya sebenarnya dia nak memudahkan kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita nak baca dengan satu nafas tu, kena depend on our
panggil apa? Intention. Intention. Niat lah. niat. Nak sebut tu tadi tak jumpa. Betul. Kalau niat kita nak tunjuk pada orang nafas kita betul. panjang, Betul. Itu Allah Ta'ala maha Jagalah. menghisap lah. Masya-Allah. Jadi ini nilai yang amat berharga yang kita belajar daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Hasin. Quran ini yang dimudahkan oleh Allah, maksudnya bagi pendidik, bagi ibu ayah, ya, mudahkan. Betul. Ya, jangan disusah-susahkan. Kalau anak mungkin baca tadi terputus dekat alaihim tadi itu, jangan pula kata batal sembahyang, ulang balik kan. Kan, okey, kerana khuatir ia menyebabkan orang rasa kat sini pun dah susah kan. Baik tak payah sembahyang kalau dah batal Baru kan? Fatihah Baru Fatihah belum lagi ayat lain. Jadi ini semangat yang kita ingin bina ataupun ingin sebarkan di dalam masyarakat, dan sudah tentunya kita baca Al-Quran ini seperti mana Ustaz cakap tadi, atas niat kita Ustaz, ya, kita nak kita menjawab ataupun mengikut isinya. Bukannya tadi kalau terputus tadi tu sekadar nak merosakkan maksud, itu dah lain lah. Maksudnya tak boleh Ustaz, ya. Dia pun bahkan boleh membawa pada perbincangan tentang akidah. Allah. Contohnya Mu'tazilah kan. Macam kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita berpandangan bahawasanya Allah Taala yang mempunyai pilihan. Kita sebagai hamba, wa ma kana lahumul khiyarah. Kita tidak ada orang panggil pilihan. Tetapi Mu'tazilah membacanya tanpa waqaf. Wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Jadi dia berbeza maksud dia wasal dengan waqaf tu. Masya-Allah. Sebab tu kita kalau kita wakaf dan wasal tanpa sengaja, tanpa ilmu tu cerita lain. Sebab itu kalau macam Mu'tazilah tadi, dia sengaja wasalkan di situ, tidak wakafkan di situ dengan niat untuk memberi maksud yang menyimpang daripada apa yang sebenarnya, maka tak bolehlah di situ. Itu yang haramnya. Jadi itulah peringatan yang kita belajar tadi daripada ayat 36 yang dibacakan awal tadi, innama yastajibul ladzina yasma'un, iaitu hanya orang yang mendengar sahaja yang mematuhi seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menarik dekat sini Allah utamakan dahulu yastajib, yang menjawab, yang nak mengikut seruan, berbanding dengan allazina yasma'un. Poinnya apa? Ketika kita mendengar ayat Al-Quran, tujuan kita adalah untuk ikut Allah, ya, menjawab ataupun mengikut panduan daripada Allah, bukan dengar itu sekadar untuk suka-suka ataupun kita tidak berniat untuk mengikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sedikit daripada halaman 132, dan kita ingin bergerak, ya, kepada halaman 133. Ya, kita nak dengar bacaan daripada Al-Fadhil Ustaz, dan juga tuan-tuan yang di rumah boleh ikut sekali. Kalau di dalam surah Al-An'am ini banyak perkataan qul yang diulangkan, kerana ini bercakap tentang satu, kita kena sampaikan kepada orang ramai, bagi Nabi menyampaikan pada orang-orang musyrik, tapi dalam masa yang sama ia juga untuk meneguhkan akidah ataupun keimanan kita, mesej yang ada pada ayat tersebut. Jadi mari kita baca daripada ayat yang ke-47 sehingga ayat yang ke-49. Ada isi yang penting untuk kita tidak mahu jadi orang yang zalim. Ini intisarinya. Jom kita baca ayat 47 hingga ayat 49. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. الله تعالى. فمن آمن وأصلح فلا عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, begitulah bacaan ayat 47 hingga 49 ya, menjelaskan kita mengulang kaji balik seruan Allah kepada Nabi Muhammad, kepada kita juga untuk dikuatkan ya, ara'aitakum ya, terangkanlah kepadaku in atakum, datang kepadamu azab Allah secara tiba-tiba ataupun terang-terangan, siapa lagi yang akan dibinasakan kecuali orang yang zalim. Maksudnya orang zalim ini, banyak kali perkataan ini berulang dalam surah Al-An'am. Maksudnya apa tuan-tuan yang kita dah belajar sebelum ini? Zalim ini merujuk kepada satu perkara yang mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu adalah kezaliman yang paling besar yang kita belajar semalam, iaitu bila cakap tentang zalim ini, sahabat pun takut kalau katakan amalan dia bercampur dengan zalim, pasal zulm itu ada kaitan dengan dosa secara ringkasnya. Tetapi disyarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia rujuk kepada surah Luqman, innasyirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar, dan yang dimaksudkan di sini puncak kepada kezaliman adalah zalim pada Allah ya, di mana menyatakan bahawa adakah Allah ni yang berkuasa, adakah Allah akan membangkitkan saya di hari akhirat. Itu kezaliman, tidak meletakkan Allah pada tempatnya ya. Itu istilah yang kita lihat awal surah Al-An'am. Orang-orang kafir itu ya'dilun, dia menyamakan Allah dengan makhluk ya. Kalau kita dengan makhluk dengan makhluk, adil itu bagus, tapi adil dengan Allah ini maksudnya letakkan Allah sama dengan makhluk, itu adalah satu kezaliman yang amat ditentang dan mesejnya amat keras dalam surah Al-An'am. Dan kita masih lagi ingat surah Al-An'am ni turun sekaligus pada Nabi hujung ataupun di tahun 12 Hijrah ataupun 12 kenabian. Maksudnya apa? Maksudnya dikala ustaznya orang tengah nak hentam Nabi, Allah berikan panduan ini untuk menguatkan akidah perjuangan. Jadi di sini kalau katakan seseorang itu dalam ayat yang ke-48, faman amana wa aslaha, jika siapa beriman, siapa yang baiki amalnya, beramal soleh, maka dia tidak akan ada rasa takut dan juga rasa sedih. Jadi ini adalah respon kepada risalah Nabi. Tapi siapa yang tidak beriman, yang degil, malah buat bukan islah tetapi membuat fasad, maka Allah menyatakan siapa yang mendustakannya pada ayat 49, mereka itu mendapat azab yang besar ya, yamassahumul adab bima kanu yafsukun, derhaka kepada apa yang Allah ataupun risalah bawakan. Jadi inilah mesej penting. Berkali-kali kita bercakap ataupun didedahkan tentang tauhid. Apa kesan pada kita? Tauhid ini adalah satu perjuangan ya, di antara Makkiyah dengan Madaniyah. Madaniyah kita belajar daripada surah Al-Baqarah sampai surah Al-Maidah. Memang rasa berat ya, berat untuk banyak peraturan, tapi rupa-rupanya antara Makkiyah dengan Madaniyah ini, Makkiyah ini perjuangannya lagi berat ustaz ya. Pasal perjuangan akidah, tak ramai follower tak? Tak ramai follower. Belum ramai lagi. Dekat Madinah follower ramai. Kan. Jadi bab-bab hati ini ketika hidup ni memang penting ustaz ya. Mungkin nasihat akhir ustaz kepada yang belajar Al-Quran, yang mengajar Quran, apakah yang perlu dijaga dalam hati ini agar sampailah ke syurga Allah insya-Allah. Okey, jadi nasihat saya lah sejujurnya serupa dengan nasihat para ulama terdahulu juga dalam hal ini, iaitu ikhlasun niyyah. Ya. Maksudnya kenapa kita mengajar dan kenapa kita belajar? Supaya kita tak menjadi seperti mana yang difirmankan dalam seperti mana yang disabdakan dalam sebuah hadis berkenaan dengan qari di hari akhirat, membaca Al-Quran ya, tapi dicampakkan ke api neraka kerana kononnya dia membaca kerana Allah, tapi rupa-rupanya dia membaca untuk orang sebut, orang panggil dia sebagai qari. Jadi kita belajar Al-Quran hari ini, dengar Al-Quran, semuanya mestilah kerana Allah SWT. Tidak ada yang kita buat melainkan semuanya hendaklah kerana Allah SWT. Itu sahaja. Terima kasih diucapkan Al-Fatihah Ustaz. Kita mohon pada Allah SWT, berdoa agar Allah membina, menyiapkan diri kita ikhlas bersama Al-Quran. Silakan Ustaz. Tafadhal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعملا صالحا متقبلا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini agar kita menjadi individu, keluarga, masyarakat yang ikhlas bersama Al-Quran, dan inilah yang kita ingin sebarkan dalam usaha tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin mengikhlaskan ummah, ya, mengqurankan bangsa kita dengan panduan daripada Al-Quran. Sudah tentu proses ini perlu kita selalu ulang-ulangkan, dan ikhlas itu hanya dengan tauhid daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, 11 malam dan 6 pagi insya-Allah, ya. Tuan-tuan boleh dengar sekali lagi bersama dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar. Majlis ataupun program ini dibawakan oleh Mufas untuk terus kita ikhlas bersama Al-Quran. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Terima kasih banyak.